Salam sejahtera, Cikgu Claire ucapkan kepada murid Cikgu Claire. Untuk hari ini, kita masih akan membincangkan tentang jirim dalam alam. Apakah yang kita nak belajar hari ini adalah bagaimanakah kita mengelaskan bahan daripada pelbagai ciri. Jirim yang membentuk sesuatu objek dikenal sebagai bahan. Sifat sesuatu objek itu bergantung kepada bahan-bahan yang membentuk dia. Kita dapat mengelaskan bahan berdasarkan sifat fizik dan sifat kimia dia. Dalam subtopik ini, kita akan cerita tentang pengelasan bahan berdasarkan 4 perkara, iaitu ketumpatan, takat lebur, takat didih dan kekelarutan. Apakah itu ketumpatan? Kita telah sentuh tentang konsep ketumpatan di bab 1. Ketumpatan sesuatu bahan sebenarnya ialah jisim per unit isi padu bahan tersebut. Dan ketumpatan menentukan sama ada sesuatu bahan itu boleh terapung ataupun tenggelam. Biasanya bahan yang kurang tumpat akan terapung, manakala bahan yang lebih tumpat akan tenggelam seperti gajah di bawah. Minyak terapung atas air. Ini bermakna minyak adalah kurang tumpat daripada air. Di sini pula kita ada petrol, air, merkuri bersama dengan nilai ketumpatannya. Kita perhatikan kalau nilai ketumpatan adalah lebih besar, mereka berada di bawah. Daripada raja ini kita dapati bahawa petrol adalah kurang tumpat daripada air dan merkuri sebenarnya. Dan itulah sebabnya petrol terapung di atas air. Manakala merkuri tenggelam di dalam air kerana merkuri adalah lebih tumpat daripada air. Ini adalah contoh bahan yang kita boleh kelaskan mengikut ketumpatan mereka. Sama ada kita kata seperti di sini, glycerol adalah lebih tumpat daripada air, manakala air adalah kurang tumpat. Ingat, kalau sesuatu bahan itu lebih tumpat, dia akan tenggelam. Kalau sesuatu bahan itu adalah kurang tumpat, dia akan terapung. Ciri seterusnya kita akan tengok kepada takat lebur dan takat didih. Apakah yang dimasukkan sebagai takat lebur dan takat didih? Jadual di sini kita ada contoh bahan seperti air yang kita tahu. Takat lebur dia adalah 0 darjah Celsius, takat didih adalah 100 darjah Celsius. Manakala alkohol, takat lebur dia adalah negatif 117, manakala takat didihnya adalah 78 darjah Celsius. Ini bermakna biasanya alkohol adalah dalam bentuk cecair pada suhu didih. Kuprum mempunyai takat lebur yang sangat tinggi dengan takat didih yang sangat tinggi. Daripada nilai ini kita tahu bahawa kuprum biasanya berada dalam bentuk per jam. Manakala gas oksigen dengan takat lebur yang sangat rendah dan juga takat didih yang sangat rendah, ini bermakna biasanya pada suhu bilik oksigen adalah dalam bentuk gas. Apakah sebenarnya takat didih dan takat lebur? Takat lebur adalah suhu apabila pekerja bertukar menjadi cecair. Seperti di sini, air dalam bentuk pekerja pada suhu 0 darjah Celsius dia akan bertukar menjadi cecair. Sama juga besi di sini. Besi hanya lebur pada suhu 1536 darjah Celsius. Sebelum itu, besi adalah dalam bentuk pekerja. Manakala takat didih pula bermakna suhu apabila cecair berubah menjadi gas pada tekanan tertentu seperti di sini, di mana air dalam bentuk cecair
mendidih pada 100 darjah Celcius akan berubah menjadi gas. Dan satu lagi ciri di sini adalah ketelarutan. Apakah itu ketelarutan? Ketelarutan adalah kebolehan sesuatu bahan seperti gula ataupun garam yang biasa kita tahu untuk melarut di dalam pelarut seperti air dan membentuk larutan seperti air gula. Ketelarutan sesuatu bahan bergantung kepada ciri fizik dan kimia bahan larut dan pelarut juga. Ini adalah contoh di mana gula adalah bahan larut, air di sini adalah pelarut. Bila gula dituangkan ke dalam air, kita kacau, dia akan jadi larutan gula yang rasanya manis. Untuk tugasan hari ini, kita perlu mengelaskan 8 jenis bahan berdasarkan perbezaan ciri dia dari pelbagai sifat fizik. Pemurid menjalankan permainan pertama untuk mengelaskan bahan ini berdasarkan ketepatan berbanding dengan air. Manakala permainan kedua, murid kena susun bahan tersebut mengikut ketelarutan bahan tersebut dalam air. Selepas itu, murid cuba jawab soalan ini yang selalu berlaku dalam kehidupan seharian kita, iaitu apakah bahan dalam rumah yang boleh kita gunakan untuk melarutkan dan menghilangkan kawat pada pakaian? Ini yang telah selalu hadapi di rumah. Seterusnya, kita akan menilai kepahaman sendiri melalui Google Quiz ini. Selamat mencuba.